Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua, salam Malaysia Madani. Nama saya Dr. Dayang Anita Abdul Aziz. Saya adalah pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim UKM. Terima kasih kerana para hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian sudi bersama dengan saya pada pagi ini. Ini adalah webinar kesihatan kita siri kelima ya untuk tahun ini. Bersama saya pada hari ini, saya ada satu rakan baik saya yang saya saya sangat gembira dapat jadi moderator untuk sesi ini. Selamat datang Dr. Farah Nini Dusuki daripada Universiti Malaya yang juga merupakan Pesuruhjaya kanak-kanak di bawah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Selamat datang Dr. Farah Nini, apa khabar? Terima kasih, khabar baik Prof. Dayang. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik doktor, hari ini kita nak berbincang tentang tajuk penting kita ya, hak kanak-kanak dan perubatan ya. Tapi saya ingat saya nak kena bagi tahu para hadirin sedikit latar belakang Dr. Nini, boleh ya? Saya kenal Dr. Nini sebenarnya daripada tahun 2019 masa kami mula-mula buat penyelidikan tentang female genital mutilation FGM atau lebih dikenali dengan female circumcision. Dan saya sangat tertarik dengan cara kepribadian dan cara perundingan Dr. Nini ya. Dia very democratic and very knowledgeable person. Jadi saya dapat sedikit biodata pendek Dr. Farah Nini. Saya ingin bacakan sekarang ya. Dr. Farah Nini Dusuki adalah pensyarah kanan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya sejak 2007. Ini sama masa saya masuk UKM Dr. Nini. Dan Dr. Nini sebenarnya pernah berkhidmat dengan Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia selama 15 tahun ya sebelum tu. Dan beliau memperolehi ijazah sarjana muda dan sarjana undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebelum dianugerahkan PhD di dalam undang-undang berkaitan kanak-kanak pada tahun 2002 dari Cardiff University Wales UK ya. Ini kan calang-calang ni, Universiti Malaya adalah universiti terbaik di negara kita buat masa ini ya. Dan Universiti Cardiff ni tersohor ya untuk PhD doktor. Dan juga Universiti Islam Antarabangsa adalah salah satu universiti yang terpilih untuk jurusan undang-undang di negara kita. Dr. Farah Nini juga merupakan konsultan kepada UNICEF Malaysia sejak 2006 ya. 2006 ni dah 17 tahun dan pernah dilantik sebagai ahli majlis kanak-kanak kebangsaan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sejak 2007 hingga 2019 ya. Dahulu kita posisi tu dikenali sebagai Majlis Penasihat dan Perundingan Kanak-kanak Kebangsaan. Betul Dr. Nini? Betul. Dan Dr. Nini juga ahli pelbagai jawatan kuasa berkaitan kanak-kanak dan remaja di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okay? Juga untuk Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan. Jadi lantikan sebagai Pesuruhjaya kanak-kanak di bawah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam ini bermula pada 8 Mac tahun ni ya Dr. Nini? Betul. Baik. Itulah sedikit biodata ringkas daripada Dr. Nini. Saya ada lagi, saya nak baca, dia tak bagi saya sambung. Ini kerana kita agak kekangan masa dan kita tak mau membuang masa, kita nak mendengar daripada Dr. Farah Nini tentang perbincangan kita dan perkongsian penting kita berkenaan dengan hak kanak-kanak dan perubatan. Silakan Dr. Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya terima kasih kepada Prof. Dayang ya kerana sering melibatkan saya ya dalam pelbagai perbincangan dan kajian jugalah mengenai hak kanak-kanak ya. Memang this is my pet area. Background saya sebenarnya adalah keadilan jenayah. Tetapi apabila saya membuat PhD ya, didapati bahawa area mengenai kanak-kanak dan perundangan ni
sangat-sangat under research dia pada waktu itu ya, di akhir 90, di pertengahan 90-an. Jadi itu yang menyebabkan saya ingin sekali betul-betul harapan saya lah untuk menjadi pakar dalam perundangan kanak-kanak supaya kita dapat memperkasakan hak mereka. Dan if you can see my slides ya, tajuk yang diberikan kepada saya oleh Perdayang adalah memperkasa hak kanak-kanak dalam isu perundangan. So my slide is visible ya. Ya, saya boleh nampak. Okay. So okay. Tanpa membuang masa, ini adalah skop perbincangan pada hari ini. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menghabiskan perbincangan dalam 40 minit atau maksimum 45 kerana saya ingin membuka ruang kepada perbincangan sebab isu tentang isu-isu berkaitan perubatan kanak-kanak ni sangat banyak sebenarnya. Tetapi izinkan saya untuk fokus kepada kerangka yang penting supaya isu-isu lain tu boleh dibawa semasa soal jawab nanti. Kerana kalau nak cover everything memanglah tak cukup dalam masa 1 jam ya. So skop perbincangan adalah pertama sekali pengenalan kepada asas hak kanak-kanak. Sorry, ada typo di situ ya. Dan kedua, sedikit pengenalan kepada asas perundangan kanak-kanak. This is very important supaya kita boleh menggunakan undang-undang itu in the best interest of children. Ketiga dan keempat sebenarnya sangat berkait rapat ya, tanggungjawab pegawai perubatan dan juga isu perundangan berkaitan perubatan kanak-kanak. Jadi untuk tanggungjawab pegawai perubatan ni saya akan pergi dengan secara umum, tetapi bila saya membincangkan tentang isu perundangan, saya memilih sebenarnya satu isu yang insya-Allah akan merangkumi banyak dengan lebih menyeluruh ya, tanggungjawab pegawai perubatan. Kita akan discuss tanggungjawab itu dengan lebih terperinci, insya-Allah. So, pertama sekali asas kepada hak kanak-kanak ya, mengapa kanak-kanak perlu menerima layanan yang berbeza. Pertama, regardless ya, bersama fizikal dia, sebagaimana kita rasa macam pendedahan dia kepada teknologi sekarang tampak seolah-olah mereka matang ya, hakikatnya mereka belum matang sepenuhnya, maka mereka memerlukan perlindungan khusus. Kedua, mereka mempunyai keperluan-keperluan yang khusus dan unik yang sangat tak sama ya dengan orang dewasa. Ketiga, mereka kurang tanggungjawab ya, culpability. I cannot find the perfect translation for this ya. Culpability terhadap tindakan mereka tu kurang. Itu sebab kita ada kanak-kanak ya, bukan saja untuk melindungi mereka sebagai mangsa, tetapi juga untuk melindungi mereka apabila mereka terlibat dengan jenayah contohnya. Kerana poin ketiga inilah, their culpability is less compared to adults. Keempat, kanak-kanak lebih berpotensi terhadap pemulihan. Ini terbukti oleh banyak kajian ya. Mereka sangat-sangat berpotensi kepada rehabilitasi dan pemulihan. Oleh itu kita mesti sering memberi mereka peluang kedua dan ketiga untuk memperbaiki diri mereka ya. Kelima ni lebih kepada proceeding keadilan ya, the legal system ya. Apabila kita memberi mereka approach atau pendekatan yang berbeza ya, ini akan meningkatkan keberkesanan prosedur keadilan. Contohnya ya, kalau kita mengenal pasti bahawa sebagai seorang kanak-kanak beliau tidak dapat memberi keterangan di mahkamah secara efisien kerana keadaan mahkamah itu sendiri sangat menggerunkan ya, maka perlunya kita mengambil pendekatan yang berbeza. Dan adanya Akta Saksi Kanak-Kanak 2007 yang memberikan pengecualian-pengecualian tertentu. Contohnya, kanak-kanak boleh memberi keterangan di dalam bilik yang bukan dalam bilik mahkamah, tetapi kita menggunakan CCTV supaya hakim dan para peguam boleh melihat kanak-kanak tersebut, tapi kanak-kanak itu berada dalam satu situasi yang selesa untuk bercakap dan memberi keterangan dan memberitahu apa yang telah berlaku di hari kejadian. Contohnya ya. Jadi dengan memberikan pendekatan yang berbeza tersebut ya, ia akan meningkatkan keberkesanan prosedur keadilan, kerana kalau kita tak membuat flexibility, tak membuat langkah flexibility seperti yang saya terangkan tadi ya, mereka akan end up tak bercakap apa-apa dalam mahkamah, tidak dapat beritahu hakim apa-apa, dan itu akan menyebabkan natijah yang tidak diingini. Contohnya pelaku itu akan dibebaskan bukan kerana dia tak bersalah, tetapi kerana pembuktian itu, evidence ya, tidak mencukupi.
Dan akhir sekali, dan ini sangat penting ya, mereka perlu diberi layanan atau pendekatan yang berbeza untuk mengelakkan secondary traumatization atau even triple traumatization bagi mangsa kanak-kanak ya. Sebab kalau kita tidak ada perlindungan yang khusus di dalam akta, jadi kita akan subjekkan kanak-kanak tersebut seperti orang dewasa, dan ini memungkinkan mereka sudahlah kena trauma suatu kejadian penderaan dan sebagainya ya, tapi akan mengalami trauma apabila mereka terbabit dalam sistem keadilan. So itu sedikit sebanyak mengapa kanak-kanak perlu diberi pendekatan atau layanan yang berbeza. Dan oleh kerana itu kita ada sebuah konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu khusus mengenai hak kanak-kanak yang dipanggil Convention on the Rights of the Child, lazim dikenali sebagai CRC. Dan pertama sekali, siapakah kanak-kanak? Ini mesti jelas kepada semua ya. Menurut CRC, kanak-kanak merupakan mana-mana orang yang berusia di bawah 18 tahun. Ini sangat penting ya. Kita tak boleh kata dia 18 tahun ke bawah, dia mesti bawah 18 tahun. Maksudnya, the moment the person reaches his 18th birthday, he loses the right of a child. Sebab on the strike of midnight of dia punya hari jadi ke-18 ya, dia terus di bawah undang-undang merupakan seorang major atau seorang dewasa. Dan ini sangat penting untuk kita betul-betul jelas tentang takrifan kanak-kanak ini, kerana dari segi perundangan ia akan melibatkan natijah yang sangat berbeza ya. Jadi contohnya apabila berlaku kes kebakaran tahfiz di Keramat tak lama dulu ya. Kan masa tu maklumat tentang kanak-kanak ini viral di WhatsApp kan. Perkara pertama yang saya lihat adalah hari jadi mereka. And to my dismay, dalam 7 orang yang terlibat itu 2 orang baru saja reached dia orang punya 18th birthday 1 atau 2 bulan sebelum kejadian. Tapi syukur alhamdulillah mereka tidak dituduh, yang 2 orang tu tidak dituduh dengan tuduhan membunuh, kerana kalaulah dia diberi tuduhan membunuh, dituduh oleh kesalahan membunuh ya, pada waktu itu terdapat hukuman mandatory, iaitu hukuman gantung sampai mati ya bagi mereka yang disabitkan di atas kesalahan membunuh. Tapi kerana mereka yang dikenakan tuduhan membunuh itu belum mencapai 18 tahun pada waktu kejadian, maka hukuman gantung tidak dapat dikenakan, dan sebagai alternatif kepada hukuman tersebut, Seksyen 97 memperuntukkan bahawa mereka hendaklah ditahan di penjara di bawah perkenan raja ya, di state masing-masing lah, bergantung kepada di mana kejadian tersebut berlaku. Jadi saya harap ini jelas ya, bahawa seorang kanak-kanak tersebut mesti belum mencapai usia 18 tahun. So maknanya from baby until 17 years old, 11 months and 30 days ya. Jadi konvensyen PBB mengenai hak kanak-kanak atau CRC ini ditandatangani oleh Malaysia pada tahun 1995. Asalnya kita mempunyai 12 pengecualian. So in other words, kita mengatakan bahawa okey, kita mengaksesi kepada konvensyen tersebut, tetapi kita ada beberapa pengecualian kerana undang-undang kita tidak selaras atau belum lagi selaras dengan peruntukan tersebut. Satu contoh yang nyata adalah sekarang kita ada 5 sahaja pengecualian, dan salah satu daripada pengecualian tersebut adalah kebebasan beragama bagi semua kanak-kanak, dan kita remain reserve ya on this provision kerana kita ada satu keputusan agung, keputusan Mahkamah Agung dalam kes Suzitio pada 1988 yang mengatakan bahawa selagi mana seseorang kanak-kanak itu belum mencapai usia 18 tahun, beliau tidak mempunyai hak untuk menentukan agama beliau sendiri, kerana ibu bapa yang mempunyai hak mutlak mengikut Perlembagaan Persekutuan dan juga Guardianship of Infants Act. Jadi another pengecualian yang kita buat adalah perkara 37 yang memperuntukkan bahawa negara-negara pihak tidak boleh mengadakan sebarang hukuman yang berbentuk mendera atau torture menurut perkara 37 atau menjatuhkan marah kanak-kanak. Dan kita reserve peruntukan ini bukan kerana kita kejam sangat dengan kanak-kanak kita, tetapi kerana kita walaupun kita sudah remove ya hukuman sebatan di dalam akta kanak-kanak untuk pesalah kanak-kanak, tetapi kita masih ada hukuman rotan di bawah peraturan disiplin di sekolah. Jadi oleh kerana kita ada spesifik peruntukan yang bercanggah, maka
kerajaan Malaysia mengambil pendekatan bahawa selagi mana undang-undang kita tidak selaras dengan peruntukan CRC tersebut, kita akan berkecuali daripada sesuatu peruntukan di dalam CRC. Ini merupakan, ini sangat penting ya, ini merupakan hak asas seorang kanak-kanak. So kalau orang tanya saya ya, apa skop asas hak seorang kanak-kanak tersebut? So if you are to liken this to a cake, jadi kita bahagikan pada 4, satu bahagian mesti diwakili oleh setiap daripada hak yang ada di depan anda semua ya. Pertama ialah the right to survival, hak untuk kelangsungan hidup. Maka di bawah kelangsungan hidup inilah kita ada peruntukan untuk imunisasi, kita ada peruntukan untuk hygiene, kita ada peruntukan untuk tanggungjawab state party untuk mengadakan shelter tempat tinggal untuk kanak-kanak untuk memastikan kelangsungan hidup mereka terjamin ya. Kedua adalah hak untuk perkembangan, development. Jadi di bawah hak kepada perkembangan ini tentulah banyak peruntukan yang terlibat ya, contohnya hak kepada pendidikan, hak kepada rawatan perubatan, hak kepada healthcare, dan ini semua termasuk di bawah hak kepada perkembangan. Ketiga tentu sekali adalah hak kepada perlindungan, protection ya, dan ini sangat jelas ya kerana kanak-kanak merupakan satu golongan rentan yang sangat berisiko untuk mengalami keganasan terhadap mereka, mengalami situasi yang tidak memihak kepada keselamatan mereka. Jadi oleh kerana itu, terdapat beberapa peruntukan dalam CRC yang tergolong di bawah hak asas untuk mendapatkan perlindungan. Dan hak yang keempat adalah hak yang sangat penting yang akan memberi natijah kepada hak-hak yang lain, iaitu hak kanak-kanak untuk participation ya, penyertaan. Jadi di dalam apa-apa keputusan yang melibatkan mereka dan kebajikan mereka ya, wajar untuk kita memberi peluang kepada kanak tersebut untuk menyuarakan, untuk memberi pandangan mereka. Kalau dalam situasi tersebut, maka kanak-kanak tersebut boleh diadakan ejen ya, contohnya wakil. So for instance, a child with special needs with no proper linguistic ability mungkin boleh berinteraksi melalui lukisan dan sebagainya, dan boleh dipanggil pakar psikologi atau pakar psikiatri untuk memberi tafsiran kepada lukisan kanak-kanak tersebut. This is only one example ya. Now, the next slide is also very important ya. Jadi teras hak kanak-kanak ini boleh disamakan seperti kalau sebuah kek yang saya bagi analogi tadi kan. Dia macam bahan-bahan asas untuk kita membuat satu kek tersebut. Kalau skop hak kanak-kanak yang saya katakan tadi, kategori hak kanak-kanak itu adalah pembahagian kepada 4. Supaya kita adil ya dalam melihat hak kanak-kanak tu, kita kena pastikan 4 kena ada. Survival, development, protection and participation ya. Tapi bila balik kepada trust hak kanak-kanak ni, ini merupakan 4 prinsip asas kepada pembacaan hak kanak-kanak ni. Maksudnya dalam apa-apa keputusan yang kita buat tentang kanak-kanak, kita mesti memastikan kita sudah mengambil kira 4 trust hak kanak-kanak ini. Yang pertama, kepentingan kanak-kanak merupakan pertimbangan utama ya. The best interest of the child has to be our primary consideration. So, untuk memberi analogi ya, bila saya melatih hakim-hakim ya, saya sering berkata bahawa bila anda membuat keputusan untuk menghantar seseorang kanak-kanak ini, sama ada dia mangsa dera ataupun dia mangsa dia merupakan seorang pesalah kanak-kanak yang telah melakukan jenayah dan perlu diambil tindakan ya, susulan ya, saya selalu berkata bahawa apa yang diperintahkan terhadap kanak-kanak tersebut ya, mesti untuk kepentingan terbaik beliau. So for example, kalaulah kanak-kanak itu berpotensi untuk proceed ya, untuk meneruskan pengajian akademik ya, adalah lebih baik bagi kanak-kanak tersebut untuk pergi ke Henry Geni daripada pergi ke Sekolah Tunas Bakti, for example. Atau even bond berkelakuan baik dan terus tinggal bersama ibu bapa beliau kerana di Sekolah Henry Geni
sudah ada sekolah sejak 2008 ya, seperti sekolah di luar juga. Maksudnya dia orang tak perlu keluar pada Henry Gani, daripada pukul 7.30 sampai pukul 2 dia belajar macam mana anak-anak kita di luar belajar. Jadi this is 2023 kan, kita sudah ada banyak apa orang kata success stories ya, rentetan daripada pendekatan pendidikan yang diadakan di sekolah Henry Gani. Contohnya yang drop out daripada sekolah 12 tahun pun, tapi bila ambil SPM masih mampu untuk dapat beberapa A, dan bila dapat beberapa A, peluang untuk melanjutkan pengajian ke IPTA itu memang terbukalah. Dan bila mereka dapat tawaran begitu, mereka pun dapat dibebaskan lebih awal daripada sekolah Henry Gani. Jadi itu yang saya maksudkan. Bila kita membuat keputusan berkaitan kanak-kanak, sebagai seorang doktor pun, kepentingan terbaik kanak-kanak itu haruslah menjadi pertimbangan utama. So that is the first guiding factor ya. Kedua adalah hak untuk tidak diskriminasikan. This one is easier to explain but harder to implement. Maksudnya bila kita melihat kanak-kanak tersebut, kita tidak kira sama ada dia warga negara ke atau bukan warga negara, dia ada keperluan khas ataupun tidak. But when we look at the child, we look at the child as a child first and foremost. So we do not discriminate whether based on his race or whatever. Itu hak dia. Saya kata kenapa ia susah untuk dilaksanakan kerana saya faham dan akur bagi doktor-doktor di hospital kerajaan umumnya tertakluk kepada akta fee. Jadi memanglah berlaku diskriminasi di situ kerana untuk anak-anak Malaysia tiada fee yang dikenakan atau sangat minimal. Tetapi kalau dia stateless child ya, atau dia bukan warga negara, maka mereka tertakluk kepada fee yang mungkin mereka tak mampu untuk membayarnya, dan dengan itu doktor bukan tak nak bagi rawatan, tetapi sebab doktor tertakluk kepada, pengarah hospital tertakluk kepada akta fee. So itu yang berlaku konflik ya, dari segi what the law says, what the convention says, and what actually happens on the ground ya. Ketiga adalah seorang kanak-kanak itu mesti dipastikan mempunyai hak kepada kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan. So again, going back to the example of the bila saya train hakim-hakim kan, saya selalu ingatkan mereka tentang hak ini. Maksudnya di mana hakim itu menghantar kanak-kanak tersebut ya, that should be the place where kanak-kanak itu mendapat 3 basic rights ini ya. Dan di dalam mencapai keputusan tersebut, jangan lupa untuk mengambil kira the wishes of the child, his opinion. Dalam aspek ini bukanlah kita mengatakan bahawa apa yang kanak-kanak tu pohon kita mesti bagi 100%, tidak. Maksudnya dalam banyak-banyak pertimbangan, ia harus juga melibatkan pertimbangan terhadap pendapat kanak-kanak tersebut. So contohnya kan ada kanak-kanak yang saya tahu hakim-hakim pernah beritahu pada saya ya, kadang-kadang kanak-kanak tu yang minta nak pergi contohnya sekolah tunas bakti. Tapi sebenarnya bila saya tanya dia, bila saya jumpa mereka di sekolah tunas bakti atau Henry Gani, kenapa nak pergi? Oh sebenarnya saya tak tahu pun doktor, tapi abang-abang yang dalam yang di lock up, walaupun dia tak bercampur tapi lock up terdekat ya, abang-abang lock up kata cakap minta nak pergi tunas bakti. So in other words ya, it is not just listening to the child on the face value ya, superficially, tapi looking at the probation report, looking at the parents punya input, looking at what the pegawai akhlak kata, melihat juga kepada fakta kes, you know, sama ada kanak-kanak ni seorang yang ganas atau sebaliknya, mengambil kira juga hak beliau untuk berkembang ya. Kadang-kala kanak-kanak ni dia tak boleh pergi akademik, dia boleh pergi vocational. Kalau macam tu tunas bakti dengan Henry Gani both ada option untuk vocational. Tapi yang pentingnya kita mesti memberi kanak-kanak itu hak untuk participation ya di dalam apa-apa keputusan yang melibatkan mereka. Okay, I have problem moving my slides now. Okay. Saya sampai kepada bahagian kedua iaitu perundangan kanak-kanak di Malaysia ya. Now, saya ingin mengingatkan bahawa fungsi undang-undang adalah untuk mencapai keadilan kepada semua. Jadi, undang-undang bukan saja untuk menghukum pemangsa ya, sebab kita selalu ingat, oh kalau hukuman ni berapa denda, berapa tahun penjara. Tapi lebih pentingnya sebenarnya undang-undang ini adalah untuk melindungi tak semestinya mangsa tetapi golongan yang mungkin kurang berupaya seperti kanak-kanak ya. Jadi ini merupakan secara umum ya sumber-sumber undang-undang yang ada di Malaysia. Bukanlah umum sangat, maksud saya skop
undang-undang yang ada yang melibatkan kanak-kanak. So contohnya Akta Kanak-Kanak bersifat melindungi sebab dialah paling komprehensif ya, dan juga ia mempunyai peruntukan-peruntukan yang akan menghukum mereka yang melanggar mandat atau melakukan kesalahan di bawah Akta Kanak-Kanak. Akta Keganasan Rumah Tangga juga memberikan perlindungan sekiranya katakanlah yang didera bukan hanya isteri atau suami ya, tetapi anak-anak yang di dalam rumah tangga tersebut, maka perintah perlindungan boleh digunakan. Kanun kesisaan kita semua tahu memperuntukkan pelbagai hukuman terhadap pelbagai salah laku ya di bawah undang-undang, dan yang terkini merupakan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan baru dipinda lagi pada April 2023 baru ni. Dan akta ini walaupun sangat nipis boleh di-download ya. Tapi pastikan download yang versi terkini dengan pindaan ya. Dia memperuntukkan penghukuman, pelbagai hukuman bagi mereka yang melakukan 3 kesalahan khusus berkaitan dengan penderaan yang bersifat seksual. Contohnya amang seksual, sexual assault yang boleh bersifat fizikal atau non-physical. So maksudnya online sexual assault also can be regarded as an offence. Ia juga berkaitan dengan apa yang dulu dikenali sebagai child pornography, tapi sekarang terma yang digunakan adalah child sexual abuse materials. Dan ketiga adalah pengantunan kanak-kanak, child grooming. Yang ni mungkin kita tak lazim dengar, tapi ini merupakan situasi di mana seseorang itu yang lebih dewasa daripada kanak-kanak, dia groom ya, dia mungkin berkomunikasi secara seksual melalui social media dan sebagainya, melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya dengan kanak-kanak, dan ibu bapa atau penjaga mengetahui dan ingin mengambil langkah awal to stop that grooming act ya. So ini boleh laporan polis boleh dibuat dan tindakan boleh ambil terhadap pelaku tersebut. Dan saya ada mention just now ya, Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007, ini merupakan satu procedural law yang mewujudkan mekanisme bagi memudahkan kanak-kanak memberi keterangan di mahkamah. So adakah undang-undang ya di Malaysia melindungi kanak-kanak dengan berkesan? Jawapan saya adalah ya dan tidak. Kenapa ya? Ya, kerana dari segi umumnya memang undang-undang bersifat menyeluruh. Kita mempunyai skop perundangan yang agak luas ya bila kita bercakap tentang hak kanak-kanak di Malaysia. Kita ada pelbagai statut ya, akta-akta seperti yang anda boleh lihat ya di skrin. Dan ia juga undang-undang mampu menjadi satu alat yang berkesan untuk melindungi kanak-kanak sekiranya kanak-kanak tersebut mampu berfikir dan berkomunikasi tentang apa yang berlaku terhadap dirinya. Ia juga menjadi satu alat yang berkesan sekiranya kanak-kanak tersebut disokong oleh saudara terdekat, oleh pengasuh, penjaga atau guru dan juga oleh agensi yang terlibat. Dan ia berkesan sekiranya apa yang berlaku terhadap kanak-kanak tersebut dikenal pasti, is identified ya oleh ahli keluarga, pengasuh, golongan doktor atau sesiapa saja. Malangnya, undang-undang adalah satu alat yang tumpul ya, is a blunt tool jika kanak-kanak tersebut memang tidak mampu. Maksudnya dia terlalu muda, dia tidak mempunyai kemampuan berkomunikasi dan dia berkeperluan khas. So in this situation ya, kanak-kanak tersebut tak tahu pun apa yang berlaku kepadanya itu sesuatu kesalahan. Ya, dan ini banyak berlaku terutama sekali penderaan seksual. So sometimes a child is too young to even understand that what is done is wrong, or he is too young to communicate his pain, for instance. So kebanyakan kes yang diketahui adalah by chance ya, ada tanda fizikal dan sebagainya. So in this situation, undang-undang merupakan satu alat yang tumpul untuk melindungi kanak-kanak tersebut. Another situation, situasi yang boleh juga berlaku ialah apabila kanak-kanak tersebut tidak disokong. Maksudnya dia dah beritahu, dia dah bercakap tetapi dia tidak dipercayai atau dia beritahu dan it is dismissed ya, atau it's a small matter, you know, just go on with whatever, atau sesuatu keadaan penderaan tersebut tidak diketahui atau dikenal pasti dan itu merupakan sifat victimization itu sendiri ya. Jadi itu sebabnya
para profesional ya diberikan mandat dan tanggungjawab di bawah Akta Kanak-Kanak, dan saya hanya akan zoom kepada tanggungjawab pegawai perubatan ya. So secara umumnya ada 4 ya tanggungjawab pegawai perubatan untuk merawat dia, to treat and to diagnose of course. Kedua, membuat pengesahan keperluan rawatan dan without dan sebagaimana lazimnya dah membuat pengesahan tu kenalah buat laporan perubatan kan. Dan ketiga, ini adalah tanggungjawab tambahan untuk mereka yang tidak tahu sebelum ini ya, mestilah melapor atau memaklumkan sekiranya mensyaki penderaan berlaku. Ini dimandatkan di bawah 2 peruntukan khusus. Dan keempat, sekiranya kes itu menjadi kes jenayah atau kes undang-undang ya, civil, maka ada kalanya doktor akan dipanggil untuk menjadi saksi di mahkamah. Jadi 4 aspek yang sering bertindan ya dalam isu perundangan ini adalah undang-undang itu sendiri, bertindan dengan etika perubatan, bertindan dengan hak, melibatkan individu-individu yang terbabit, dan juga sosio budaya memainkan peranan yang sangat penting ya. Secara umumnya pegawai perubatan tertakluk kepada Medical Act, tetapi terdapat akta-akta lain, beberapa juga sebenarnya yang meletakkan kewajipan-kewajipan tertentu pada pegawai perubatan. Akta Kanak-Kanak, this is what we are discussing. Ada juga akta, contohnya akta yang menghantar orang ke pusat serenti, memang memerlukan pengesahan daripada doktor perubatan kerajaan ya. So ini merupakan ruang lingkup ya tanggungjawab seorang pegawai perubatan di bawah kerangka perundangan. Etika perubatan juga lazimnya setiap profession ada kod etika masing-masing, dan golongan perubatan pun ada, dan saya include lah kat sini the MMA punya ethics code ya. Now, the Code of the Malaysian Medical Association memperuntukkan antara lainnya, the Code of the Malaysian Medical Association sets guidelines for the proper conduct of the doctor practicing in Malaysia. It is not and cannot be exhaustive, and the conduct of the physician should find inspiration in the equilibrium and interplay between science and practice, a middle ground conducive to the fulfillment of the patient's best interest and to responsible medical performance. So, bukan setakat dalam CRC yang meletakkan kepentingan terbaik kanak-kanak ya, tetapi dalam kod pun ada kata patient's best interest. Namun ini merupakan konflik yang mungkin berlaku ya. Physicians may experience conflict between different ethical principles, between ethical and legal or regulatory requirements, or between their own ethical convictions and the demands of patients, proxy decision makers untuk kanak-kanak, ibu bapa atau penjaga, other health professionals, employers or other involved parties. So the doctor should study the code to make decisions which are in the best interest of the patient, and in doubt, do consult with the senior consultants. Now, kesan kod etika, pelanggaran kepada kod etika akan membolehkan seseorang pegawai perubatan dikenakan tindakan disiplin di bawah undang-undang oleh badan di bawah undang-undang. So in this respect for doctors it will be the MMC lah. Dan jika berlaku percenggahan antara kod etika dan undang-undang bertulis, ini sangat penting, undang-undang bertulis akan melangkaui kod etika. Okey, hak pula adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap yang terlibat. Kanak-kanak ada hak, ibu bapa seperti saya dan anda semua pun ada hak, dan pegawai perubatan juga ada hak, dan selazimnya hak-hak ini akan bertindan. Sosio budaya juga mempengaruhi. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan berbilang bangsa kadang-kala menyukarkan takrif hak-hak yang dikenakan dalam isu tertentu. Tapi semuanya tak kiralah apa budaya atau norms yang ada ya oleh pelbagai bangsa, tetapi semua tertakluk kepada undang-undang yang terpakai secara umum seperti Kanun Keseksaan, Akta Perubatan dan Akta Kanak-Kanak 2001. So apabila sudah ada peruntukan undang-undang seperti Akta ya, kita tak boleh kata oh kita buat ni sebab culturally it is accepted. Kita semua tertakluk kepada Akta yang sama. Jadi pertama sekali saya ingin menekankan tanggungjawab memaklumkan atau melapor, sebab this is very unique to doctors particularly ya. Jadi kenapa kita ada tanggungjawab melapor ini? Kerana terdapat halangan kepada pendedahan kes. Seperti saya kata tadi ya, sifat pemangsaan itu sendiri berlaku secara senyap. It happens in silence, it happens in secrecy. Dan ini adalah statistik globally around the world ya. Approximately 1 in 3 cases of child sexual abuse is disclosed and only 1 in 10 is reported to the authorities. Dan kajian-kajian yang dijalankan di Malaysia juga sudah membuktikan perkara yang sama di Malaysia ya. Kes-kes yang
diketahui merupakan hanyalah tip of the iceberg, ya. Jadi dibawa atas kanak-kanak jika mempercayai dengan alasan munasabah. So you don't even have to have proof, cogent proof, ya. Kalau percaya saja bahawa with reasonable grounds, ya, kanak-kanak telah dicederakan secara fizikal atau emosional, seorang pengamal atau pegawai perubatan wajib memaklumkan kepada JKM officer, ya, dan boleh didenda kalau tak berbuat demikian sehingga 5,000 atau dipenjarakan sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan ini terpakai kepada kedua-dua doktor di perkhidmatan swasta dan juga di hospital kerajaan. Okey. Dan jika doktor mempercayai, doktor boleh mengambil kanak-kanak yang dipercayai didera tersebut ke dalam jagaan sementara, jagaan sementara itu diambil alih oleh seorang pelindung atau pegawai polis. Dan ini pula dibawa atas kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. This one gives you no choice. If you have any knowledge of any sexual abuse taking place, you must lodge a police report. Kalau penderaan di bawah atau kanak-kanak itu lebih bersifat lebih lembut, ya, maknanya you just have to inform the social welfare officer. But if the abuse is sexual in nature, Section 19 mengatakan ia mesti dilapor kepada polis, dan tidak melapor juga dianggap sebagai satu kesalahan dan boleh disabit dihukum dengan denda sehingga RM5,000, ya. Now, these are the 3 agencies yang diberi mandat khusus untuk melindungi kanak-kanak: polis, doktor, pegawai kebajikan. And bearing in mind, ya, polis dalam kes kanak-kanak bukan saja bertanggungjawab untuk deal with the perpetrator, ya, tetapi untuk kes kanak-kanak, polis juga diberi mandat untuk menyelamatkan mangsa dan membawa mangsa ke tempat yang selamat, dan seterusnya menangkap pemangsa sekiranya penderaan bersifat serius. Doktor saya sudah terangkan seperti tadi, dan pegawai kebajikan masyarakat sebenarnya mempunyai kuasa yang sangat luas di bawah atas kanak-kanak kerana mereka boleh mengambil langkah-langkah pelindungan, dan ada kalanya ia bersifat intrusif, but they are allowed. Dan mereka juga perlu memberikan sokongan kepada kanak-kanak sama ada jangka masa panjang dan juga pendek, ya. Dan now saya masuk kepada isu, ya, dan isu yang sering dihadapi oleh doktor adalah isu DAMA, ya, discharge against medical advice atau discharge daripada hospital bertentangan dengan nasihat perubatan. Dan DAMA merujuk kepada fenomena, kalau di Semenanjung it is AOR discharge, ya, at own risk discharge, merujuk kepada fenomena di mana seseorang pesakit atau penjaganya membuat keputusan untuk meninggalkan hospital sebelum doktor yang bertanggungjawab mengesahkan pesakit tersebut boleh di-discharge. Dan isu ini lebih berlaku kanak-kanak yang lebih berdepan dengan risiko kepada discharge yang sedemikian, ya. Dia ada 3 situasi di mana DAMA mungkin berlaku. Pertama, dalam hospital semasa admissions, ya, discharge at own risk in admissions, yang ni yang paling lazim. Ia juga boleh berlaku sebagai pesakit luar, maksudnya dia tak datang follow up. So this is a form of DAMA, meaning to say dia no show. Dia perlu datang follow up tapi tak datang lagi. Or ketiga, di jabatan kecemasan, dia treated at first level, tiba-tiba dia meninggalkan rawatan dan tak tunggu, ya. So this is a form of DAMA as well. Now, kita perlu understand, ya, di bawah atas kanak-kanak ada satu kategori yang sangat luas, dipanggil kategori kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan, Section 17. Dan ia merangkumi 17 kategori kanak-kanak. Dan yang di hadapan anda adalah kategori yang lazimlah apabila kanak-kanak itu berisiko untuk didera, telah dicederakan secara fizikal, all sorts of child abuse lah. So in this situation, memang kanak-kanak tu jelas memerlukan perlindungan pemeliharaan. Tetapi yang sering tidak ditekankan oleh penguatkuasa, ya, adalah Section 17(1), section yang sama tetapi paragraf F. Apabila kanak-kanak itu perlu diperiksa, disiasat atau dirawat, 1, bagi maksud memulihkan atau memelihara kesihatannya, dan ibu bapa atau penjaga abai atau enggan mendapatkan kanak-kanak itu untuk diperiksa, disiasat atau dirawat sedemikian. So this is in relation to medical treatment. So it is not necessarily a child abuse situation, tetapi when a parent has refused treatment, for instance, so kanak-kanak itu akan tergolong di bawah kanak-kanak yang memerlukan penjagaan dan pemeliharaan. So kenapa tafsiran
atau classifications ini penting adalah kerana ia akan mewujudkan situasi di mana langkah-langkah intervensi dapat diambil di bawah undang-undang terhadap seorang kanak-kanak dan membolehkan mereka diselamatkan, terutama sekali di saat-saat kecemasan. So these are I'm running out of time, so saya akan go through very quickly. So ini adalah peruntukan undang-undang bagi pemeriksaan dan rawatan perubatan oleh doktor, kebenaran untuk admission ya, untuk dimasukkan ke hospital. Tentunya doktor sangat dependent on pelindung atau pegawai polis ya. Kebenaran untuk rawatan perubatan. So secara singkatnya, ideally kalau it is not a serious case, you can get authorization from pelindung atau pegawai polis. Now, kalau kanak-kanak tu mengalami penyakit, kecederaan atau keadaan yang serius, memerlukan pembedahan atau rawatan psikiatri, ideally you have to attempt to get the consent of the parent atau penjaga first. Okay? Nah, tapi jika pegawai perubatan memperakui secara bertulis, so this is the duty of the pegawai perubatan, must certify in writing ya, terdapat risiko hampir kepada kesihatan seseorang kanak-kanak, seorang pelindung boleh membenarkan tanpa memperolehi keizinan yang disebut terlebih awal tersebut, memberi. So in other words, the pelindung, the protector can authorize the required treatment kalau ia tergolong di bawah 3 situasi di bawah ya. Alright. Saya nak start dengan yang bawah sebab yang bawah yang tengah tu very straightforward. Maksudnya ibu atau penjaga tu tidak diketahui atau tak dapat ditemui dalam masa yang munasabah. This refers to abandoned babies, abandoned children. Logically you don't know who their parents are kan. So in this situation memang you can proceed. C, pelindung mempercayai bahawa the parent atau penjaga yang tak nak consent ni dialah punca kepada suspected abuse tersebut. So naturally dia tak akan allow for further treatment. So in this situation boleh proceed. Now, situasi A ni yang very wide dan has not been tested in court. Bahawa ibu atau bapa atau penjaga kanak-kanak itu atau orang-orang yang mempunyai kuasa untuk memberi consent ya, telah dengan tidak munasabah enggan memberikan atau tidak memberikan keizinan bagi rawatan sedemikian. So what amounts to tidak munasabah? To me, it can connote a variety of situation. Ingin pergi kepada rawatan alternatif yang tidak terbukti contohnya. Sedangkan doktor mempunyai prognosis yang jelas untuk kanak-kanak tersebut, and science have shown that medical treatment would put the child in a better position. So in that situation, what you need to do is to certify in writing and get the authorization from the pelindung. Now, there is 2 layers of protection ya di bawah atas kanak-kanak sekiranya you had given such consent or done that treatment ya, tiada liability ditanggung sekiranya kepada anybody yang assisted, kepada pelindung, pegawai polis, pegawai perubatan ya, sekiranya ia melakukan dengan suci hatilah. Tetapi this protection doesn't cover medical negligence ya. This is what section 24 3 exception provides ya. So even if you had consented tapi you committed medical negligence, of course you'll still be liable. And finally, this is my final slide. In any event, let's say selalu doktor cakap kat saya, tapi macam mana Dr. Farah, saya tak dapat jumpa pelindung, or it happens after office hours dan sebagainya. Kita ada a very wide safety net di bawah section 123 atau kanak-kanak, di mana ini merupakan pelindungan terhadap guaman dan prosiding undang-undang. Tindakan tidak boleh dibawa dan pendakwaan tidak boleh dibawa terhadap oleh mana-mana mahkamah terhadap all this. You have to take note of that pegawai perubatan dalam paragraf ni ya, yang melakukan sebarang proses atau prosedur dengan suci hati, dengan kepercayaan munasabah bahawa apa-apa yang dilakukan atau ditinggalkan, both commission or omission. So omission means you tak dapatlah permission dari authorization daripada pelindung contohnya, but you do it in good faith in order to laksanakan the spirit of the act, which is to save the child. So please have the confidence to actually put the child's best interest as paramount consideration. Dan dengan itu, secara kesimpulan, undang-undang dan peraturan yang sedia ada perlu dipatuhi oleh semua pihak agar hak kanak-kanak dapat dipertahankan sewajarnya. Dan we have to change our mindset ya. We no longer look at a child as an object of concern, tetapi kita mesti melihat pada seorang kanak-kanak itu sebagai seorang yang mempunyai hak mereka sendiri ya. They are rights holders. Because if we look,
at them as rights holders, only then the respect will come in. Thank you very much. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Nini. Kalau boleh Dr. unshare screen Itulah dia, I'm trying to find the button. dan supaya kita boleh adakan perbincangan sedikit. Okay. Sangat menarik. Saya sendiri sebenarnya pakar bedah kanak-kanak. Jadi bila apa-apa yang Dr. Nini cakap tu saya dapat menjiwai lah dan dapat memahami dengan lebih mendalam lagi. Terima kasih Dr. Nini. Saya ada beberapa orang WhatsApp saya ni, tak tahu kenapa mereka tak mau tulis kat dalam chat tu. Yang pertamanya, Dr. Nini dalam praktis perubatan kita kadang-kadang memang terpaksa pakar perunding ni terpaksa ambil pilihan untuk beri keizinan pembedahan, katakan dan kita praktikkan dua konsultan memberi kebenaran. Maksudnya kita tak ada masalah sebab kita punya pengalaman menunjukkan untuk mendapat pelindung bagi untuk kes tu selalunya memang it's not easy, it's not in a drop of a hat Adakah ini diambil kira sebagai mencukupi mengikut pandangan undang-undang? Like I say lah kan, belum lagi ada, to the best of my knowledge belum lagi ada case law yang meletakkan boleh atau tak boleh. Tapi if you go back to my presentation just now, section 123 tu sangat jelas. Dia kata any commission or omission, dan apa yang Prof Dayang kongsikan sebentar tadi is a clear omission lah, sebab if you want to administer pembedahan, you have to have parental consent, right? So you tak dapat parental consent, alternatively you kena dapat authorization daripada pelindung. Tapi you tak dapat authorization daripada pelindung kerana for a variety of reasons, pelindung tu memang memakai topi yang pelbagai and tidak dapat berada di tempat di mana doktor berupaya untuk mendapatkan authorization. So insya-Allah it is a clear omission, tetapi section 123 kata sekiranya you have done that in good faith. And I think the protection that doctors have is that you have your two consultants punya issuance, agreement that this is indeed an emergency situation which warrants for such intervention, medical intervention, then insya-Allah section 123 should be used to protect that situation. Baik, terima kasih Dr. Nini. Satu lagi berkaitan dengan keadaan negara kita, betapa kita dapati negara kita adalah salah satu negara yang kurang hospital kanak-kanak, Dr. Nini. Pada pandangan Dr. Nini, adakah ada provision untuk kita minta pandangan kerajaan ini diubahkan untuk memastikan golongan kanak-kanak ni diberi perlindungan yang sewajarnya dari aspek perubatan? Kerana kita semua tahu kanak-kanak ni bukannya small adult yang mana kita berterusan meletakkan mereka dalam kerangka rawatan bersama dengan orang dewasa, manakala seluruh dunia telah memberi kepentingan kepada rawatan dan penjagaan kesihatan kanak-kanak. Apa pandangan Dr. Nini? Okay. Pertama sekali memanglah tak ada peruntukan undang-undang so untuk meletakkan kewajipan tersebut, dan if you ask me frankly, saya pun tak merasakan bahawa dengan adanya undang-undang it will solve the problem, sebab ini merupakan more of an administrative issue, and to me it's a matter of prioritizing your policies to cater for children. So that's why all of us have to work harder in pushing the government to prioritize the needs of children. So for example, and often this happens with political will lah. Contohnya, if you talk about 10 years ago, mana ada pun mahkamah khusus untuk kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Dan kita tak ada akta khusus pun. Akta yang saya share tadi, dia tidak mewujudkan sebuah mahkamah khas. Tetapi mahkamah khas tu wujud di atas daya usaha Datuk Seri Azalina, sebab beliau seorang politician yang understand in all the intricacies and complexities involved di dalam mahkamah in prosecuting sexual offenders. You see, dia faham dynamics of child sexual abuse so well that dia boleh push
dan dia mendapat sokongan kerajaan pada waktu itu. Jadi sekarang kita sudah ada hampir, kalau tak di semua state pun, di state-state yang utama kita sudah ada mahkamah khusus ini. Jadi saya rasa pendekatan yang sama jugalah perlu ada untuk hospitals, meaning to say we have to find our champions, because sadly in all my 30 years experience in child protection in Malaysia, my summary of the overall situation is that sadly the child protection system in Malaysia is very much champion based. It has not yet reached the situation where it is systems based. System based bermaksud regardless where you go kan, kanak-kanak akan mendapat servis yang sama. Identical, maknanya tak kira saya pergi ke Kedah ke, saya pergi ke Kuching ke, saya pergi ke Kinabalu, I can be assured that my child will get the equal treatment. Tak kira hospital ke, social services ke, tindakan oleh polis ke, the kind of confidence that I get in most, not all, in most developed countries. So for example, I have a special needs son. So bila saya pergi ke UK, saya tak perlu risau saya nak apply sekolah dekat London ke, kat Manchester ke, kat Scotland, because saya tahu bahawa di sekolah mana-mana pun memang priority diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai keperluan khas. You see, I have that confidence. Tetapi di Malaysia, sad to say, saya nak hantar anak saya sekolah pun saya kena buat homework sama ada that school will have the special facilities to cater for my special child. Itu to give a personal example lah, to show that we have not yet come to a stage whereby our child protection is system based. It is where it's systemic. It is at the moment very much champion based. Kalau ada champion contohnya macam Prof Dayang dekat HUKM punya pediatric punya unit, so you will be pushing for the developments, for the progress in child pediatric unit. Tapi kalau tempat tu tak ada champion jangan terkejut kalau scan team pun tak ada di hospital tersebut. Baik, this is very important to be addressed dalam pengalaman saya juga seperti yang Dr. Nini cakapkan tu, saya dapati nak menukar undang-undang dan peraturan mengambil masa Dr. Nini, sebab itu kita bergiat dengan NGO untuk meningkatkan pengetahuan publik, orang awam tentang hal ini supaya bila suara di bawah tu lebih kuat, kita dapat membawa perubahan yang kita nak. Dan saya rasa it's small steps, but saya harap hari ini kita ada about 6 more minutes. Hari ini kita dah lebih pandai daripada semalam berkaitan dengan hak kanak-kanak. It is a very important subject kepada saya juga sebagai pakar bedah kanak-kanak, sebab saya tahu parents always wants the best for the child, but there are influences around, ada pengaruh-pengaruh di keliling tu yang mungkin merasakan apa yang nak kena dengar cakap abang ipar, kakak ipar, atuk nenek dan sebagainya. Itu not selagi saya ingat keyword yang kita nak dalam perubatan ialah the child's best interest first, Dr. Nini? Ya, ada satu. Ya, boleh saya share sekejap? Dalam isu tadi kan Prof Dayang, satu perkara yang saya nak tekankan di sini apa-apa yang kita nak fight for haruslah be evidence based. So I think what the medical fraternity for pediatrics can do now is actually to collect data to show exactly how many hospitals yang ada dan tak ada, and then how many yang ada dan tak ada scan teams, for example. We start on that basis, because saya dalam kerja saya yang 30 tahun ni, saya selalu mendapati bahawa every time we use evidence based approach, our likelihood to succeed or nearer to success is greater. Dan that applies to day-to-day job of doctors as well. Doktor sering bertanya saya dalam many seminars that I have given talks in, macam mana dalam isu vaccination, pada isu memberi imunisasi. Banyak parents yang rasakan bahawa it does more harm than good dan sebagainya, dan saya selalu mengatakan bahawa majority of these anti-vaxxers sebenarnya to me dos atas pagar. Macam Prof Dayang kata tadi lah kan, dia dengar orang ni kata, dia dengar influencer kata, so dia sebenarnya atas pagar. Jadi kalau kita, and most of the reasons selalunya is actually based on religion. Dia kata dia the vaccination tu tak halal dan sebagainya. So one step towards winning over this category group of parents is actually to show fatwa yang mengatakan bahawa vaccination ni
harus ya. Maknanya Majlis Fatwa dah unanimous in this. So go the extra mile, download this apa orang kata fatwa ni, dan have it in your office, so that in the event that you need to counsel parents, ya, you have it in front of you, because parents kita ni sebenarnya bila kita tunjuk evidence, ya, insya-Allah they will trust you as professionals. That's right, ya. Saya nak maklumkan kepada para hadirin, saya pernah bekerjasama dengan Dr. Nini tahun 2021. Dr. Nini ingat kita adakan siri konsep mesra kanak-kanak di sekolah, mana kita educate cikgu-cikgu tentang bagaimana mereka lebih perlu mesra kepada kanak, looking at dia punya hak kanak-kanak juga. Begitu juga dalam perubatan Dr. Nini, sebenarnya kita di UKM ada Child and Family Friendly Healthcare Practices, kursus online, ya. Ini adalah antara jaringan kita dengan ACLS, Child Life Council di USA, ya. Di mana semua pengamal perubatan atau nurses, MA, siapa-siapalah, occupational therapist, social social workers yang melibatkan diri dalam rawatan kanak-kanak perlu diberi kursus konsep mesra kanak-kanak dan keluarga, ya. Saya rasa dalam perubatan, kalau Dr. Ni nak tahu, kita dah adakan kursus ni daripada tahun 2016 lagi, sebelum hospital pakar kanak-kanak dibuat, ya. Dan kita melibatkan Kementerian Kesihatan, kita melibatkan hospital swasta, ya. Yang sebenarnya champion ni, ketua kita tu Dr. Nini ialah Allahyarhamah Profesor Dr. Zarina Abdul Latif. Sebagai ketua kami lah, saya sebagai salah seorang daripada ahli jawatankuasa tersebut, ya. Jadi saya rasa Dr. Nini kalau nak tanya tentang apa yang kita tengah nak buat ni, data tu, saya ingat dalam perubatan kita nak tengok hospital mana yang mengetahui adanya polisi ataupun garis panduan mesra kanak-kanak, keluarga dan kanak-kanak di hospital dalam healthcare practices lah. Saya rasa ini adalah satu cara macam mana kita boleh betulkan persepsi dan understanding ibu bapa dalam membuat keputusan yang terbaik untuk anak itu dalam bidang kesihatan. Juga memberi peluang kepada pengamal perubatan, jururawat dan sebagainya supaya tidak merasa semuanya terbeban kepada mereka. Saya ambil contohlah Dr. Nini kan, macam sebenarnya bila kita merawat kanak-kanak, kita kena sentiasa pastikan ibu atau penjaga tu ada bersama kanak-kanak tersebut untuk meningkatkan keyakinan anak-anak itu sendiri dan memudahkan kita memberi rawatan. Itu salah satu cara lah. Jadi saya tertarik dengan carangan Dr. Nini ni, everything must be evidence based, ada data. Mungkin kita boleh take this after this, ya, dengan pasukan-pasukan lain terutama di Kementerian Kesihatan dan buat cadangan supaya kerajaan yang sedia ada ni jadi champion jugalah Dr. Nini. Saya ada saya tengok bila mereka lantik Dr. Nini ni, I feel very nice. Yeah, I mean when the time when you are in this position, I hope we can work together more, ya. We need to work together. It takes a village to raise a child. Yes. And you have personal experience of handling special child, which I think will be beneficial for us to sit down and look where we can improve the situasi lah di dalam hospital dan sebagainya. Baik, kita dah sampai ke penamat Dr. Nini. Bagi pihak Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, saya mohon Dr. Nini berikan kata-kata terakhir untuk kita bawa take home message kita pada hari ini. Dr. Nini, silakan. Pertamanya, again lah, thank you for Dayang for this opportunity. Dan saya berterima kasih kepada semua yang hadir, ya, for spending 1 hour of your very busy schedule to listen to this webinar. This is one of the efforts of the Office of the Children's Commissioner untuk memperkasakan hak kanak-kanak, dan saya dah share PDF version of my slides just now. Please feel free to give an echo lecture to your
HOs, MOs, sebab selalunya tanpa pengetahuan tentang perundangan ya, our children fall through the cracks because kita tak ada pendekatan yang lebih holistik, and that is something which my office is trying to endeavour as well. You know, macam mana kita nak tap on the graduates ya, supaya mereka have this knowledge before they even see children ya di hospital. So tak adalah ilmu tentang perundangan kanak-kanak ni berlaku bila ada Prof Dayang organize, bila hospitals yang organize, SEC courses, scan courses dan sebagainya. We don't want trainings to be ad hoc and working in silos. It has to be more institutionalized in nature, but I have yet to discover, you know, a way in doing it. Masih because saya pun dalam 4 bulan baru ya dilantik dalam this position. So this is one thing that I want to do, that you know, to provide trainings for professionals. Siapa-siapa yang deal with children mesti ada ilmu berkenaan dengan hak kanak-kanak dan perundangan mengenai hak kanak-kanak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Farani yang sangat-sangat busy ya. Kejap kat selatan, kejap kat utara, kejap kat timur barat ya. Nak prepare slide ni pun I know it's taxing ya. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih Dr. Nini, dan saya amat berharap agar jaringan kita dapat diteruskan, baik itu jaringan antara NCWO ke, UKM ke dengan Suhakam ya. Sebab saya sangat-sangat berminat untuk advokasi kepada orang awam berkaitan hak-hak asasi kanak-kanak dan bagaimana kita boleh membantu kerajaan untuk meningkatkan taraf rawatan, kesihatan dan cara kita handle kanak-kanak di negara kita ya, supaya at par dengan negara-negara yang telah maju ya. Baik, dengan itu saudara-saudari sekalian, berbanyak terima kasih juga kerana meluangkan masa, dan selepas ini semua webinar kita akan YouTubekan. Memang kita telah YouTubekan daripada tahun 2021. Sila ke YouTube page Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim, YouTube PKWTFH, untuk ulang tayang dan menghayati webinar-webinar sebelum ini berkaitan kesihatan wanita dan kanak-kanak, berkaitan dengan kepimpinan wanita, termasuk webinar kita pada pagi ini. Terima kasih. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih Dr. Nini dan saudara-saudari sekalian.